وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, terutamanya sama-sama kita sentiasa memanjatkan puji dan syukur yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah pemberian Allah, ya, yang tidak terhitung banyaknya yang dikurniakan di sepanjang kehidupan kita ini. Alhamdulillah, ya, pada malam ini terdapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyah. Ya, kita masih bincang di dalam hukum yang berkaitan dengan jenayah qazaf, ya, hukum hudud bagi jenayah qazaf. Qazaf iaitulah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Jadi orang yang melemparkan tuduhan ini, jika dia tidak boleh membawa 4 orang saksi, maka dia boleh dikenakan hukuman hudud atas jenayah qazaf, iaitulah hukumnya dia akan disebat dengan sebanyak 80 kali sebatan, dan ditambah lagi tidak boleh diterima penyaksiannya buat selama-lamanya. Itu hukum bagi jenayah qazaf. Baik, kita sambung dalam muka surat. Kalau yang kitab saya ini muka surat 68 dia. Di dalam perkara yang ke-54, di mana dalam apa yang kita bincang ni, sambungan ini, iaitulah berkaitan dengan suami yang menuduh isterinya melakukan zina, ya. Kemudian si suami ini tidak mampu membawa 4 orang saksi yang membenarkan tuduhannya. Maka di sinilah hakim akan menasihati sama ada 2 perkara. Yang pertama, kalau dia ni, yang pertamanya maknanya dinasihati supaya dia menarik balik tuduhan zina, kemudian dia melakukan li'an, terhadap isterinya, ya, melakukan li'an. Yakni li'an ini seperti yang telah kita bincang pada kali yang lalu dalam perkara daripada perkara 50, 51 dan seterusnya, iaitulah suami hendaklah bersumpah sebanyak 4 kali yang menyatakan bahawa apa yang dia katakan itu adalah benar, dan kali yang kelima dia mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan balak dari Allah jika dia berdusta. Dan jika isteri ini dia tidak membalas li'an suaminya, maka dia dihukumkan mengakui perbuatan zina dia, ya, maka dia boleh dikenakan hukuman hudud atas jenayah zina. Tapi kalau dia nak menyelamatkan diri daripada had
hukum hudud atau jenayah zina, maka dia hendaklah membalas li'an yang dilakukan oleh suaminya dengan cara yang sama, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali dengan menolak bahawa apa yang dituduh oleh suaminya itu tidak benar. Kemudian kali yang kelima, dia mengakui dia rela menerima kemurkaan dan azab dari Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Ini tentang hukum li'an. Dia adalah hukum yang kita kata berada di bawah perbincangan berkaitan dengan hukum qadhaf. Baik, kita sambung dalam perkara 54. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an ini. Caranya yang pertama, kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an ialah mula-mula sekali hakim memerintahkan kepada penuduh menyatakan persaksiannya, iaitu melakukan li'an, dan penuduh harus menarik balik tuduhannya dan perkahwinannya tetap, yakni tidak terpirak, yakni tidak terbatal. Ini ya, jadi hakim dia boleh nasihat pertama, tarik balik tuduhan. Ya. Dan maknanya dia dengan maksud dia memaafkan isteri dia. Ya. Dia memaafkan isteri dia, maka perkahwinan mereka itu kekal. Tidak, kita kata tidak terbatal perkahwinan itu. Itu yang pertama. Cara yang kedua, apabila si penuduh, yakni si suami, tidak mahu, yakni enggan melakukan li'an, dan penuduh tetap dengan tuduhannya. Ya. Penuduh ni maknanya suami tetap juga dia menuduh suaminya, menuduh isterinya berzina. Maka dalam kes ini hakim boleh bertindak dengan 2 cara. Yang pertama, penuduh hendaklah dihukum dengan hukuman had qadhaf, iaitu disebat dengan 80 kali sebatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berdalilkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Sebab si suami ini tak boleh membawa 4 orang saksi, tapi dia kekal juga membuat tuduhan itu. Dia tak nak menukarnya dengan bentuk li'an. Maka bila begitu dia tak boleh bawa saksi, maka hakim akan mengenakan hukuman had qadhaf, iaitulah si suami ini akan dikenakan sebanyak 80 kali sebatan. Baik. Yang kedua, penuduh dipenjarakan. Hakim boleh memenjarakan si penuduh sehingga menarik balik tuduhannya, atau dia bersedia melakukan li'an. Ya, jadi 2 keadaan. Hakim memenjarakan dia sehingga dia ni menarik balik tuduhan dia. Dia menarik balik tuduhan bahawa isterinya telah berzina. Maka gugurlah, kita kata had qadhaf. Atau dia bersedia melakukan li'an supaya ada kepastiannya hukum bagi penuduh-penuduh yang enggan melakukan li'an, supaya dengan bila dipenjarakan, orang yang buat tuduhan ni akan dikenakan hukuman, ataupun kena ada penyelesaian. Sama ada orang yang menuduh ni, suami tadi, antara 2, sama ada dikenakan had qadhaf ataupun dia melakukan li'an. Begitu. Maknanya kena penyelesaian 2 tu je. Maka hakim boleh memenjarakan dia, menahan dia, supaya ada penyelesaian daripada kes yang berlaku itu. Baik, cerai yang ketiga, li'an itu hendaklah dilaksanakan dengan mendahulukan pihak suami
suami kena melakukan li'an dulu, iaitu suami mestilah memberikan kesaksiannya lebih dahulu daripada isterinya. Yang keempat, para ahli perundangan Islam mewajibkan pihak suami meli'an isterinya terlebih dahulu. Apabila isteri mengucapkan li'an lebih dahulu sebelum suaminya meli'an, maka li'an itu tidak sah. Sumpah laknat yang dibuat oleh isteri itu tidak sah. Sebab kaedahnya suami dulu yang menuduh itu dulu kena melakukan li'an, menyatakan bahawa tuduhannya itu adalah benar. Ada. Kemudian barulah isteri dia membalas bahawa apa yang dikatakan oleh suaminya itu adalah tidak benar. Dia balas balik macam tu. Dia tak nak tuduh lagi, dah mengaku tak benar, macam mana tak? Sebab dia kata tidak sah. Ceraian yang kelima, li'an adalah untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Jadi suami asalnya tak, dia membuat tuduhan zina kepada isterinya. Tujuannya isterinya itu akan dihukum dengan hukuman had zina, hukuman hudud atas jenayah zina. Kita dah bincang sebelum ni dalam bab had zina ini, bagi kita kata bagi lelaki atau perempuan yang telah berkahwin, maka hukumannya adalah direjam sehingga mati. Tak, yang belum berkahwin disebat dengan 100 kali sebatan. Itu. Baik. Jadi li'an ini adalah apa? Untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Jika li'an itu didahului oleh pihak isteri, bermakna isteri itu telah menolak tuduhan suaminya sebelum ia dituduh. Tak kenalah, kita dah sebut tadi ya. Baik. Perkara yang ke-55, keadaan di mana isteri atau suami yang enggan membalas li'an. Apabila seseorang isteri yang dili'an oleh suaminya enggan membalas li'an suaminya, ya, kita lihat balik gambaran tak. Masa dia buat tuduhan zina, isteri ni tak buat pengakuan pun. Sama ada dia berzina betul ke tak berzina, itu lain cerita tak. Kita letaklah, maknanya dia ni memang berzina. Contoh dia memang melakukan zina, tapi suami ialah tak boleh membawa 4 orang saksi. Saksi mata tak yang melihat perbuatan zina itu. Jadi bila isteri pun tak mengaku dia berzina, jadi suami ini macam mana? Dia ubah jadi li'an. Ya. Tiba-tiba bila suaminya ini telah melakukan li'an, 4 kali bersumpah demi Allah apa yang dia katakan itu benar. Yang kelima dia kata dia rela kalau dia apa yang disebut tu tak betul, dia rela dia laknat, dikenakan balak oleh Allah. Ya. Tiba-tiba dia kata isterinya enggan membalas li'an suami. Isteri tak nak buat sumpah laknat balas untuk membebaskan diri dia. Apa akan jadi? Maka hakim hendaklah menjatuhkan hukuman had zina ke atas isteri itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 15 ceraian 2. Jadi bila dia tak balas li'an, seolah-olah ini bermakna dia mengaku dia telah berzina. Walaupun pengakuan itu tidaklah secara terus tak, tapi dengan tidak membalas sumpah laknat suaminya tadi, maka dikira sebagai dia telah membuat pengakuan, maka dia boleh dikenakan hukuman had zina. Baik. Seseorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan suami itu enggan meli'an isterinya. Yang kita dah bincang tadi, cuma dia ulang balik ya. Suami dia tuduh isteri berzina.
Dan dia tak nak tukar tuduhannya itu kepada li'an. Sedangkan dia tak boleh bawa 4 orang saksi. 4 orang saksi mata yang melihat isterinya tadi berzina. Maka suami tadi hendaklah dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39, yakni disebat dengan 80 kali sebatan. Ya, baik. Perkara yang ke-56. Ya, ini dia huraikan lagi apa yang telah disebut, ya. Menuduh isteri berzina tanpa saksi. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya. Ya, ini kita tengok dia menerangkan perkara yang kedua tadi, yang nombor 2 daripada perkara 55 tu, ya. Ceraian 2 perkara 55. Ya, dia tuduh isterinya berzina tapi dia tak boleh bawa 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya. Tuduhan suami itu adalah disifatkan sebagai ataupun seumpama sama seperti tuduhan seorang lelaki lain yang menuduh ke atas perempuan yang lain melakukan zina, bukan sebagai tuduhan suami ke atas isterinya. Jadi hukum tu sama seperti seorang lelaki menuduh perempuan yang lain melakukan zina. Maksudnya apa? Maknanya hukuman tu adalah samalah. Hukuman tu adalah sama, walaupun si lelaki ini adalah suami. Ceraian yang kedua, tuduhan suami ke atas isterinya sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 56. Ceraian 1 yang tadi boleh didakwa di bawah kes qazaf, dan suami itu menghadapi 2 tindakan. Jadi suami itu dibawa akan diminta ataupun dia ni berhadapan dengan 2 keadaan. Yang pertama, mengemukakan bukti untuk mensabitkan tuduhannya. Ya, dia kena bawa 4 orang saksi mata. Atau kalau dia tak boleh bawa 4 orang saksi, dijatuhkan ke atasnya hukuman had qazaf. Had qazaf itu merujuk kepada hukum hudud jenayah qazaf. Ya, begitu. Tindakan ke atas suami sebagaimana yang disebutkan dalam perkara di atas tadi, perkara 56, ya, ceraian 2, adalah merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita sebut tadi, ya, bila seorang suami ini tak boleh membawa 4 orang saksi dan dia ini kekal untuk buat tuduhan kepada isteri dia, sebenarnya ini adalah di dalil ataupun ini adalah merujuk kepada hadis satu peristiwa yang telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bersabit kes Hilal bin Umayyah, seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah, yang menuduh isterinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, oleh kerana dia tak boleh bawa 4 orang saksi, Nabi berkata kepada dia, Nabi tegaskan kepada dia, al-bayyinatu aw haddun fi zahrik. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah, faj'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Jadi Nabi berkata kepada Hilal bin Umayyah, apabila dia datang jumpa Nabi buat tuduhan isterinya telah berzina dengan seorang lelaki yang bernama Syarik bin Sahma, lalu Nabi kata kepada Hilal,
hendaklah memberikan bukti. Al-bayyinah, kamu kena bawa bukti. Buktinya apa? Iaitulah penyaksian 4 orang lelaki yang bersaksi bahawa apa tuduhan itu adalah benar. Hendaklah memberikan bukti atau hukuman had di punggung, yakni di belakang engkau, ataupun engkau akan disebat dengan sebatan had qadhaf, atau kamu akan disebat, kata Nabi. Hilal tak berapa puas hatilah, tak berapa puas hati, maka dia bertanya lagi pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang lelaki naik ke atas perut isterinya, apakah memerlukan bukti juga? Dia kata, kalau seorang suami ni tengok ada seorang lelaki lain duduk atas perut isteri dia, maknanya tindih isteri dia lah. Nak bukti lagi ke ni suami tengok sendiri ni? Nak perlukan bukti lagi, nak perlukan penyaksian lagi ke? Maka Nabi membuat sekali lagi penegasan, hendaklah memberikan bukti. Dan jika tidak ada bukti, akan dihukum had di belakang engkau. Ya. Cuma tuan-tuan, saya tengoklah, nanti saya akan rujuk balik tentang mungkin ada asbabun nuzul tak ayat surah An-Nur ni, ayat 6 hingga 7. Saya pernah baca tapi tak ada pula cerita tentang sebab turun ni. Cumanya kalau kita lihat kata-kata Nabi ini, Nabi tidak meminta Hilal bin Umayyah ni menukarkan kepada li'an. Cuma ni nak menegaskan bahawa bawa bukti. Kalau tak boleh bawa bukti, kamu akan disebat dengan had qadhaf. 2 je. Tu ya. Baik. Okey, baik. Yang perkara yang terakhir dalam tajuk ni, apabila contohnya suami melakukan li'an, sumpah 4 kali, yang kelima tu dia melaknat diri dia kalau dia ni, apa yang dikata, kalau yang disebut itu tidak benar. Kemudian isteri pun membalas li'an suaminya. Sebab kalau dia tak balas, dia kena hukum had zina. Ya. Sama ada dia betul melakukan zina ataupun tak melakukan, itu kita tak tahu dah tak? Kita tak tahu. Tapi kalau bila dia membalas li'an suaminya, dia juga bersumpah 4 kali menyatakan bahawa apa yang dikatakan oleh suaminya itu tidak benar. Kemudian yang kelima, dia melaknat diri dia. Maka dalam perkara 57 ni, dia sebut kesan yang timbul selepas dua-dua ni melakukan li'an. Apakah kesannya? Maknanya kalau kita lihat, ini kesannya kita lihat ya. Dalam perundangan Islam, seseorang suami yang meli'an isterinya akan timbul beberapa perkara ke atas isteri yang dili'an. Yang pertama, had qadhaf akan dijatuhkan kepada isteri yang dili'an, dan gugur had qadhaf itu daripada suami yang meli'an. Ya. Jadi sebenarnya bila laku li'an, kalau isteri tak balas, hak qadhaf itu dia pindah pada isteri dulu. Ya, dia pindah pada isteri. Ya, begitu hukumnya ya. Kemudian wajib had zina ke atas isteri. Yang kedua, wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli'an suaminya, yakni yang tidak membalas li'an suaminya. Jika isteri itu meli'an suaminya, gugurlah had zina itu daripada isteri tadi. Kesan yang kedua, kalau isteri tak balas li'an suami, dia akan dikenakan hukuman hudud jenayah zina. Tapi kalau dia membalas, maka dia tidak dikenakan had zina tadi. Yang ketiga ni kesan perkahwinan. Bercerai di antara suami isteri itu selama-lamanya sebagai talak yang bain.
talak yang bain ni talak bain selama-lamanya, yang akan disebut dalam perkara F nanti. Maksud selama-lamanya ni, baik, kalau dalam kes cerai yang biasa ya, contohlah seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya, tak kiralah sama ada sekali dicerai kali pertama, kali kedua, bila kali ketiga dinamakan talak bain. Cerai kali pertama, rujuk balik dah. Cerai kali kedua, rujuk balik. Cerai pula, dia talak lagi, dia ceraikan kali yang ketiga, dia tak boleh rujuk dah, dinamakan talak bain. Baik, dia boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya itu dengan syarat apa? Dengan syarat isterinya berkahwin dengan lelaki lain, kemudian dia bercerai dengan lelaki itu, maka dia boleh, suami pertama tadi boleh kahwin semula dengan bekas isterinya tadi. Kadang-kadang orang kita dia buat, dipanggil, ialah bila dah terlajak tu, marah sangat kot, dia panggil buat pula Cina buta, dia kata tak? Tapi dalam kes li'an ini tuan-tuan, walaupun isteri itu berkahwin dengan lelaki lain, bercerai, berkahwin pula kali yang ketiga tak bercerai, kahwin kali yang keempat bercerai, dia tak boleh rujuk balik dah dengan suami yang telah meli'an dia tadi selama-lamanya. Talak bain yang selama-lamanya disebut. Begitu kesan daripada dua-dua melakukan li'an. Kemudian disebut yang keempat, kesan yang keempat, tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang meli'an isterinya kepada suami itu. Ya. Dia menafikan tak? Contohnya dia meli'an isterinya itu, kemudian isterinya mengandung, maka anak dalam kandungan tu tak boleh dibinkan dengan si suami tadi. Jika suami tadi menolak anak itu pada li'annya, jika dia pun menolak juga bahawa dia tak mengaku anak dalam kandungan itu adalah anak dia, dan anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dili'an tadi, dia jadi macam hukum anak luar nikah lah tuan-tuan, macam tu ya. Baik. Yang terakhir, kesan yang terakhir, haram selama-lamanya bagi suami yang meli'an isterinya berkahwin kembali dengan isteri yang dili'annya, sekalipun isteri itu telah berkahwin dengan beberapa orang suami yang lain. Itu. Hanya dia menerangkan perkara yang keberapa tadi, yang ketiga tadi. Bercerai di antara suami isteri selama-lamanya sebagai talak bain. Jadi itulah tuan-tuan ya, tentang perkara yang cabang daripada hak qadha dalam isu yang dinamakan sebagai li'an, isu ataupun dalam kes li'an, kes li'an. Baik, selesai dalam fasal yang kedua, jenayah hudud yang kedua, iaitu qadhaf. Kita masuk dalam fasal yang ketiga. Jenayah yang ketiga berkaitan dengan jenayah minum arak, khamar, minum arak. Jadi dia ada beberapa perkara, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 perkara ya di dalam tajuk ini, dalam fasal yang ketiga, dan ada ceraian-ceraiannya nanti kita lihat. Yang pertamanya diberikan ta'rif, definisi tentang jenayah minum arak ni. Dalam perkara 58, ceraian 1, arak ialah minuman yang memabukkan. Dalam bahasa Arab dinamakan khamar. Dalam bahasa Arab, arak ni dinamakan al-khamar, yang berasal dari perkataan khamara, artinya menutupi. Orang perempuan yang dia memakai tudung, tudung orang perempuan itu dipanggil khimar. Maknanya yang menutup kepalanya itu dinamakan khimar. Khimar, khamara. Jadi khamar ni kenapa dinamakan minuman yang memabukkan, dinamakan khamar? Kerana apa? Di bawah itu disebut seseorang yang minum arak atau khamar, biasanya dia akan mabuk
hilang akal fikirannya, tertutup jalan kebenarannya, dan ia lupakan dirinya dan lupakan Allah. Akalnya akan tertutup, akalnya akan tersekat. Dia jadi hilang akal dengan sebab mabuk tadi. Bila mabuk ni tuan-tuan, dia tak ingat apa dah. Dia tak ingat apa dah. Sebab tu sampai dinamakan arak ni sebagai apa? Sebagai air kencing syaitan. Sebab bila dah minum mabuk, maka dia akan boleh buat macam-macam jenayah, macam-macam maksiat, yang kalau masa dia tak mabuk, dia tak akan sanggup buat semua tu. Dia tak akan sanggup buat semua tu. Baik. Hukum minum arak, yakni khamar. Minum arak hukumnya adalah haram. Ya. Haram di sini adalah dosa besar. Ya, kerana ada dalil dalam Quran yang menyebut pengharaman arak ini. Haram itu sama ada sedikit atau banyak. Minum sikit haram, minum banyak pun haram. Mabuk ataupun tidak, sama ada dia minum tu kesannya dia jadi mabuk ataupun tak mabuk. Saya minum tapi tak mabuk, minum segelas aja, haram juga walaupun tak mabuk. Saya minum seteguk aja, haram juga. Kecuali ketika darurat, ketika darurah, ketika ada keperluan yang mendesak. Ya, kalau dia tak minum sesuatu, dia akan mati kehausan. Yang adanya arak aja. Jadi dia minumlah beberapa teguk yang boleh menyelamatkan dia daripada mati kehausan. Jangan pula teguk sampai 2 botol. Tak? Itu tak betul lah. Tak betul. Minum sekadar untuk menyelamatkan diri dia daripada mati kehausan. Itu kita kata kecuali ketika darurah. Dan arak itu adalah najis ainnya. Air arak tu, air itu kalau kena kita hukumnya najis. Ya, najis mukhaffafah lah, kita kena basuh. Kena baju kita jadi najis, kena tangan kita jadi najis, macam kena air kencing lah. Itu hukum arak. Hukum air arak itu, ain itu maknanya air arak itu. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dalil pengharaman arak. Surah Al-Maidah ayat 90, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni najis dan keji dari perbuatan syaitan. Rijsun. Semua ni kata Allah benda kotor, najis, keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya, fajtanibuh. Hendaklah kamu wajib menjauhinya supaya kamu berjaya. Arak ni kalau kita baca sejarah pengharaman arak, asalnya ialah oleh kerana masa zaman awal Islam ataupun sebelum kedatangan Islam, arak ni adalah minuman harian orang-orang Arab jahiliah. Hari-hari minum arak. Setiap rumah ada arak. Minuman harian, minuman kebiasaan. Kita hari ni sebut jom ngopi. Dulu kata jom mengarak, macam tu lah. Jom ngopi, jom ngeteh lah. Ni dia ngopi ngeteh ni apa, minum arak hari-hari. Ada. Kalau tetamu datang pun yang diangkat, yang dihidang arak. Yang dicerita tu kat rumah masing-masing, bukannya kata ada sebotol dua, ada tempayan arak ada.
Baik. Jadi bila datang Islam, datang syariat Islam, ini yang disebut sebagai Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu yang memudaratkan itu secara berperingkat, tadarruj. Okay. Maka pertamanya, bila ada kalangan orang Islam datang tanya Nabi, ya Rasulullah, arak ni elok ke tak elok, boleh minum ke tak boleh minum ni? Ya. Maka pertama turun ayat Allah Ta'ala menyatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Maka bertanya tentang hukum meminum arak dan bermain judi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, pada keduanya itu ada dosa, ada perkara yang tidak baik dan ada manfaat untuk manusia. Manfaat ni contoh kalau musim sejuk minum arak mereka jadi hangat. Ya, manfaatnya boleh buat berniaga macam-macam lah. Tak? Jadi begitu. Tapi mudaratnya banyak kata Allah. Dan Allah menegaskan bahawa mudaratnya itu, keburukannya itu adalah lebih banyak berbanding dengan kemanfaatannya. Tapi belum lagi diharamkan arak. Kemudian berlaku pula peristiwa. Dicerita kalau kita baca ayat-ayat Quran tentang perharaman arak, diceritakan bahawa berlaku ada seorang sahabat. Ada asalnya beberapa orang sahabat ni mereka duduk sembang minum arak. Kemudian masuk waktu sembahyang, mereka pun sembahyang, seorang tu tolak jadi imam. Bila jadi imam dalam keadaan mabuk, mereka ni baca pun tak betul. Baca Quran tak betul. Bila baca Quran tak betul ni, turun ayat. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menghampiri, yang kamu mengerjakan sembahyang sedangkan di dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu menyedari apa yang kamu ucapkan. Maknanya kalau nak sembahyang tak boleh minum arak supaya tak mabuk. Sehinggalah keburukan arak itu semakin dilihat bertentangan dengan akhlak Islam apa semua sekali. Barulah turun ayat yang kita baca ni, ayat surah Maidah ayat 90 yang mengharamkan arak, judi, pemujaan berhala dan juga mengundi nasib. Mengundi nasib, orang dulu letak anak panah, ada tanda lah panah, dia koncang keluar anak panah satu, tengok apa benda nasib dia tak, baik ke buruk ke dan seumpamanya. Semuanya ini kata Allah, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini dalil pengharaman arak. Lepas tu zaman kita sekarang ni nak buat apa kita panggil, peringkat demi peringkat ke pengharaman arak, tak boleh lah. Itu zaman awal dulu. Kita lahir-lahir ni ataupun selepas turun ayat ni, tuan-tuan, arak itu diharamkan. Ya, arak itu sudah menjadi haram. Tak ada lagi kata peringkat pertama, kamu ni dalam peringkat pertama, tak apalah nak minum lagi, minumlah. Tak ada, memang haram lah. Arak itu adalah suatu yang diharamkan. Telah jelas hukum tu. Saya baca satu lagi, perkara yang ke-60. Dalam kanun jenayah syar'iyah, ini hukuman orang yang minum arak bila sabit kesalahan lah. Seseorang yang telah sabit kesalahan minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan. Ya. Khamar itu bukan jenama, tuan-tuan. Perkataan khamar itu arak bukan jenama. Jangan pula, saya dulu ada sebut, dia kata mana ada dalam Quran sebut apa itu, tiger itu haram, apa nama-nama jenama arak tu lah yang ada tu. Memang tak ada sebutan jenama-jenama tu. Itu jenama syarikat. Yang diambil kira adalah minuman itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi tak kira lah.
apa nama ia beri nama sekalipun, kalau ianya adalah minuman yang boleh memabukkan, maka dia samalah seperti minum arak, hukumnya adalah haram. Contohlah ada juga berlaku di kalangan masyarakat kita yang jadi apa sekarang, jadi ketagih minum air ketum lah. Tapi kalau dia campur macam-macam, bila minum sampai jadi mabuk, hilang akal, haramlah hukumnya tuan-tuan. Orang dulu minum air ketum ni untuk kesihatan, untuk tambah tenaga dan seumpamanya tak. Dia orang sekali budak-budak muda setengah lah minum air ketum ni untuk jadi apa, untuk lepas giat, untuk rasa seronok, pusing kepala dan macam-macam lah. Itu boleh jadi haram ya. Kalau jadi mabuk, haram. Sama ada dia mabuk atau tidak, jadi minuman itu betul arak, dia mabuk atau tidak, hukumnya haram. Wajib dikenakan hukuman sebat tidak lebih dari 80 kali sebat dan tidak kurang dari 40 kali sebat. Jadi sebatannya adalah bermula 40. Mungkin dia sabit kesalahan kali pertama, dikenakan 40 kali sebatan. Dia boleh naik lagi sehinggalah 80. Had maksimanya 80 kali sebatan. Hukuman ini adalah berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakr 40 wa Umar 80 wa Umar 80 wa kullun sunnatun wa hadha ahabbu ilayya. Ya. Sayyidina Ali sebut apa, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebatan. Nabi sebat 40. Dan Sayyidina Abu Bakar telah menyebat sebanyak 40 kali sebat juga. Dan Sayyidina Umar menyebat sebanyak 80 kali sebat. Zaman Sayyidina Umar hukum orang minum arak 80 kali. Ada sebab lah Sayyidina Umar tambah dia 80, tapi dibenarkan oleh syarak. Kata Sayyidina Ali, semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 pun sunnah, 80 pun sunnah, dan ini yang lebih aku sukai, kata Sayyidina Ali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kesabitan kesalahan minum arak wallahu a'lam. Nanti akan sebut bagaimanakah nak mensabitkan kesalahan jenayah minum arak ni. Ada 3 sebab yang insya-Allah kita akan sambung perbincangannya di dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.